أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah muka surat 6 baik keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya sekalian perkara. Percaya, beriman sekalian perkara. Sekalian perkara ni baik dan jahat. Sama ada sekalian perkara tu perkara baik ataupun perkara jahat. Baik contohnya iman dan ta'ah. Jahat contohnya kufur dan maksiat. Sekalian perkara kesemua sekalian perkara. Sekalian perkara ditakkidkan, dikuatkan pulaknya kesemuanya, kesemua sekalian perkara daripada Allah, daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah ni dengan muafakat, dengan berbetulan, dengan selaras iradahnya, kehendak Allah pada sedia kala. Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah kehendak Allah pada sekian perkara. 6. Percaya, beriman. Percaya dengan makna mengaku putuh di hati. Percaya dengan makna berpegang kejap di akidah kita. Itu percaya. Kita nak percaya dengan makna mengaku putuh di hati, berpegang kejap di hati, tak gocang dah, tak gerak dah. Kena faham dululah molek, kena faham molek dulu. Dalam bab akidah ni, di sini pembicaraan rukun iman yang ke-6. Sebelum kita nak percaya, nak mengaku putuh di hati, nak berpegang kejap dengan di hati, kena reti faham molek dululah. Reti faham siapa tahap tahqiq kejap jelas kemah. Dak semabur dah, dak keliru dah. Sebab kita nak mengaku putuh di hati ni, lepas tu tak gerak dah. Tak gerak dah, tak berubah dah. Ini percaya rukun iman dengan makna mengaku putuh di hati dan berpegang kejap di hati. Jadi percaya, mengaku putuh di hati, berpegang kejap di hati ni sekalian perkara. Ini jelas ditajuk rukun iman yang ke-6. Sekalian perkara dibadalkan dengan baik dan jahat. Baik jahat dipanggil badal. Dipanggil ataf bayan, nak taudihkan, nak menjelaskan lagi apa di sekian perkara baik dan jahat. Kira-kiranya tak payah mari dah baik dan jahat, sebab sekalian perkara yang berlaku ni, dan sekalian perkara yang berlaku ni di bumi ni, baik dengan jahat, banyak jahat lah. Yalah, hak beriman 1/4 je. Hak baki lagi tu kafir, hak tu sejahat-jahatnya. Yang 1/4 tu yang Islam. Yang Islam pula ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi maknanya sekian perkara ni diterangkan lagi, dijelaskan lagi baik dan jahat. Kalau kira-kira sekian perkara ni banyak orang jahat daripada orang baik, tapi diperjelaskan lagi sekalian perkara, apa di sekian perkara baik dan jahat. Sebab itulah kalau tiba-tiba di pegangannya Allah hanya menentu perkara baik, perkara jahat,
Allah tidak menentukan, tak ada perkara jahat di rukun iman yang keenam ni, memang berat-berat sangatlah. Baik dan jahat ni ditajuk rukun iman yang keenam. Macam mana timbul pegangan? Selama ni saya berpegang hak baik je daripada Allah. Jadi di rukun iman yang keenam sebut baik je lah. Dan di rukun iman yang keenam tak sebut ke baik dan jahat? Sebut baik dan jahat. Hak rukun iman keenam. Jadi kenapa jadi timbul berpegang perkara jahat? Bukan datang daripada Allah. Maknanya kalau kata tak mengaji sungguh lah, bilang sajalah barangkali. Tak ada orang tak bilang rukun iman keenam ni. Orang bilang keenam rukun daripada budak lagi. Ke macam mana hak rukun iman hak duk ngapajak budak yang keenam ni? Ada tak baik dan jahat? Baik jahat sekalian perkara. Ni pegangan kita ni, akidah kita ni. Baik dan jahat sekalian perkara. Dikuat laginya kesemuanya. Pada tak ayah dah tu. Kuat lagi ni. Sebagaimana Nabi sabda, wabil qadari kullih, dan beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah kullih, sekaliannya. Nabi kata tu. Cukup dah situnya. Jadi sekian perkara baik jahat ni kesemuanya daripada Allah, daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Semua yang berlaku ni semuanya perbuatan Allah. Tu je. Bila sebut gitu tak boleh tanya dah lah, dah ni perbuatan Allah juga. Tak boleh tanya dah. Semua perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, tidak terkecuali walaupun sebesar habuk, tidak terkecuali walaupun sebesar kuman. Kesemuanya daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah. Nak tanya apa lagi? Tak payah tanya dah. Tak payah detail dah hanya. Sebab apa? Semua. Tak ada pembahagian. Kalau ada pembahagian, sebahagian daripada perbuatan Allah, sebahagian bukan daripada perbuatan Allah, sebahagian perbuatan kerjasama antara Allah dengan makhluk. Itu kena detail lah, kena pahalusi. Takut salah masuk bahagian lain. Sekarang ni tak ada pembahagian. Kesemuanya perbuatan Allah. Tak sudah tanya lagi apa-apa. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ni dijaga molek pula. Dia detail lagi pula. Dia perhalusi lagi. Hak kesemua perkara ni. Tidak ada perkara yang berlaku secara turuk. Tidak ada. Secara tumpang. Secara sekaligus. Secara sekali arung kita panggil. Mana Tuhan menggerakkan tangan kita. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berpegang ada pilihan dan ada perbuatan. Jadi nama pilihan ikhtiarun bahasa Arab. Perbuatan dipanggil kasbun bahasa Arab. Kita ahli sunnah wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan, tapi jangan lucu daripada semua perkara ni. Sebab tu sebelum nak pergi pada pilihan dan perbuatan, ni kena mati dah ni. Sekalian perkara daripada Allah. Berarti pilihan hati kita pun perbuatan Allah. Berarti usaha kita pun perbuatan Allah. Yang lain daripada ni. Nak pergi pada ikhtiar usaha pun, ni kena kejap sini, ditajuk rukun iman keenam. Jadi semua pun tidak ada perkara yang berlaku secara tumpang turuk. Allah menggerakkan tangan kita dalam kitab. Tengok misal pula, bila tangan bergerak, kebetulan di jari kita ada cincin. Ni contoh kitab aja ni. Di jari kita ada cincin. Memang cincin bergerak juga semasa tangan kita bergerak. Kalau tangan bergerak, cincin tak bergerak, jadi kok mana? Jadi putus jari ke patah cicing? Tangan bergerak, cicing duduk kat tula. Faham tak? Ada gitu. Dan kalau berlaku gitu, mana? Patah jari ke patah cicing? Tak nak jawab lah sebab tak berlaku gitu. Jadi tangan bergerak, cicing bergerak. Tangan bergerak, Allah yang gerakkan. Dah cicing bergerak, tanya buat apa lagi? Sekalian perkara.
Kesemuanya. Jadi cicing bergerak pun Allah gerakkan juga ke? Dah cicing duduk jari dah kan. Dah jari Allah gerakkan dah. Cicing tu pakai tupang je lah. Jadi cicing tu bergerak tu bukan Allah buat. Dak ayah dak tu. Sebab duduk situ dah. Allah gerakkan tangan, cicing tu tupang sekali gerak. Tapi bukan Allah gerakkan. Cukup Allah gerakkan tangan saja. Dan mana kata semua perkara ni? Mana kata sekalian perkara kesemuanya mana? Tak. Bahkan kalau berpegang seumpama tu, cicing bergerak, hanya tupang turuk, tangan yang digerakkan oleh Allah, kafir ijma' ulama. Ini bukan dosa besar ni. Ini bukan dosa besar. Kafir ijma' ulama. Tak. Berapa? Sekalian perkara. Saya jumpa dengan Tok Guru. Saya tanya, baba di foto ni, gerak cicing tu, kafir gerak cicing, tupang turuk, tangan yang digerakkan Allah, kafir ijma' ulama. Ya. Ada tak baba pandangan lain kata tak kafir? Nak tanya gitulah. Kena marah tak setarang? Kena marah lah. Ini tak faham ke ijma' ulama? Faham ijma' ulama. Dan yang kita tanya lagi, ada tak pandangan kata tak kafir? Takut ada. Kalau ada, tak panggil ijma' ulama. Kena suti. Ada tak pandangan ulama usuluddin berpegang, bergerak cicing, bukan Allah gerakkan, cukup Allah gerakkan tangan saja, cicing tupang bergerak sendiri, tupang je, gerak sekali arung, sekali guh je. Ada tak pandangan ulama kata tak kafir? Kena marahlah. Sebab kafir ijma' ulama. Sekalian ulama menghukumkan kafir, tak ada khilaf. Tanya kok ada, kena marah. Bukan marah maknanya dia kata dia tak faham ke ijma'? Faham ijma'. Dah tanya buat apa lagi? Tanya kok jumpa. Memang tahu dah tak ada. Saja tanya je mak kok jumpa WhatsApp kan. Kena marah lah. Dah kata ijma' ulama. Gi tanya lagi, ada tak ulama tidak yang tidak menghukumkan kafir? Tak ada lah ijma'. Sebab apa tanya? Allah. Orang agama sendiri, ni kisah pengajaran. Sama-sama belajar. Seorang belajar di Fotoni, seorang belajar di Asia Barat. Sama-sama balik kampung, sama-sama berceramah, bertazkirah lah. Hak berkitab lah. Kemudian dia bercakap dua orang ni. Hak ngajitan ni tanya kawan dia, bergerak cicing, Allah gerakkan ke ataupun tupang tangan yang Allah gerakkan? Allah, saya tak ngaji lagi hak tu. Sama ada bergerak cicing yang Allah buat bergerak ke ataupun tidak, saya tak mengaji lagi. Dia kata penceramah ni, saya tak mengaji lagi kok mana ni. Kita ni mengaji tak ni? Sekalian perkara ni mengaji tak lagi? Kesemuanya berapa tak mengajinya? Dia kata dia tak mengaji lagi. Gerak cicing tu Allah buat gerak ke ataupun sekaligus je gerak kerana Allah gerakkan tangan. Saya tak mengaji lagi hak tu. Oh, tak mengaji gerak tu, tak ada akidah lah orang panggil. Apa tak mengajinya? Sekalian perkara. Sebesar zarah pun tidak terkecuali. Zarah dengan cicing ni mana besar? Cicing ni mana besar dah. Ya orang agama tidak berpegang, bergerak cicing tu perbuatan Allah, kafir. Apa panggil petawakuf? Tawakuf ni dak belaka. Cicing bergerak ni Allah gerakkan, tak pegang. Allah tidak gerakkan, tumpang turuk, tidak pegang gitu. Tawakuf dia panggil kafir. Kita kena pegang ni rukun iman ni. Sekalian perkara, kesemuanya. Buih mulut-mulut, tekan buih mulut-mulut. Lucu juga. Tak ada lucu dah, cukup mudah. Kesemua perkara. Tapi kitab ni diperhalusi pula.
gerak cicing. Ada pula gerak cicing. Lepas tu nak kena ingat ni. Siapa suruh ingat? Berpegang di akidah. Ni mung gerak cicing Allah buat ni, mung gerak cicing Allah buat ni. Siapa suruh kena ingat gitu? Dak dang kita nak ingat. Basirah kita ni tidak terang. Kita berpegang. Bergerak cicing ni Allah gerakkan tu akidah kita. Diingatan kita memang tak timbul Allah. Gerak kita pun tak timbul Allah, timbul kita hak sihat. Kita hak gagah. Bukan kata cicing gerak tubuh ni. Ni kita duduk tak terbalik ni. Allah yang buat. Tapi diingatan kita, punggung kita yang buat. Tenaga kita yang buat. Tulang belakang kita yang buat. Hak tu diingatan, di pegangan kita tetap dah. Bukan kata gerak cicing Allah buat. Diam cicing tu pun Allah buat. Ni kita duduk, tangan duduk diam ni. Tangan duduk diam ni Allah diamkan. Cicing diam tak? Allah diamkan. Dah ingat? Kemudian kita duduk ni cicing dak luruh panggil. Dak lucu. Dak lucu lah tak jatuh ni. Kenapa tak jatuh? Kerana sama saiz. Sama saiz antara cicing dengan jari. Tak. Lekat ni Allah buat. Semuanya perbuatan Allah. Dah ingat? Nak ingat ke mana? Kemudian kita awak misal cicing nak nampak je semua perkara. Contoh macam cicing ni banyak lah. Sebab tu kata kalau berpegang, cicing bergerak, bukan Allah gerakkan, banyaklah benda yang berlaku yang bukan Allah buat. Buat misal cicing sebab kecil. Tapi bukan tu satu contoh. Kalau berpegang gerak cicing, bukan Allah gerakkan, ni pegangan yang kafir. Ijma' ulama. Maknanya banyak benda yang bukan perbuatan Allah. Kita misal gerak tangan. Kalau misal gerak tubuh bergerak. Kalau cicing tak payah Allah gerakkan, sebab duduk situ dah, macam mana dengan subang, dengan gelang, dengan rata. Macam mana? Gerak tu masa tubuh kita bergerak. Siapa yang gerakkan? Tak payah Allah. Banyak. Bukan Allah buat kalau gitu. Cuma kita awak misal cicing, awak misal je situ. Kemudian kita bergerak. Bukan kata ni gelang rata, baju bergerak, kain bergerak, seluar bergerak, tudung bergerak, kopiah bergerak. Tak bergerak belaka tu? Kalau ada cermin mata di mata, cermin mata pun bergerak. Nak misal apa lagi? Kalau kita galah beg pun bergerak. Jadi kalau perkara ni bergerak bukan Allah gerakkan, bergerak hanya tupang badan tubuh yang Allah gerakkan. Jadi banyaklah yang bukan perbuatan Allah. Dan mana sekian perkara ni? Bukan cicing je. Cicing tu buat contoh. Itu contoh tu gerak tubuh kita. Kalau contoh perkara lain pula banyak lagi lah. Kita bawa barang dalam troli. Kita pergi beli, kita bawa barang dalam troli. Kita pun tolak troli. Troli bergerak, Allah gerakkan. Dah barang dalam, dah bayar Allah dah sebab hidup situ dah sekaligus. Tu kata banyak perkara yang bukan perbuatan Allah. Macam mana Allah gerakkan kereta? Hak dalam kereta tu bergerak ke tak? Ni nak contoh lagi. Tak payah contoh dah sebenarnya. Sekarang Allah gerakkan kereta. Hak dalam kereta gerak ke tak? Tak, terapung. Tu katung. Tak jangan tengok katung. Katung kan? Kereta bergerak, orang terapung belakang. Tu katung. Mana kereta bergerak, orang dalam tu gerak ke tak? Kereta bergerak siapa yang buat? Allah. Dah dalam tu gerak juga siapa buat? Allah. Nak misal apa lagi? Bah. Bah lagi besar. Kereta api. Kapal terbang. Tak payah misal dah. Tapi nak ceritanya, kalau gerak cicing tu bukan Allah gerakkan, maka banyaklah perkara yang bukan Allah buat. Gerak pun Allah tak buat, diam pun Allah tak buat. Allah hanya gerakkan hak besar je. Gerakkan bah, gerakkan kepala gerobok kereta api. Hak belakang tu turut je lah, tak payah Allah dah. Jadi mana semua perkara perbuatan Allah rukun iman yang keenamnya? Ada tu.
sekalian perkara, kesemuanya daripada Allah, daripada perbuatan Allah dengan muafakat. Apa yang Tuhan buat ni, muafakat ni mana apa? Selaras. Iradahnya, iradah Allah, kehendak Allah pada sedia kala. Yang Tuhan buat sekarang ni, Tuhan telah netu dah pada azal. Tuhan telah netak dah pada azal. Tuhan telah susung dah pada azal. Tuhan yang bersifat dengan iradah telah menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala perkara pada azal, sedia kala, qadim. Cuma nyata depan kita ni Allah buat. Tapi Allah buat ni bukan buat dengan lupa, dengan khayal, dengan gomo dah. Allah buat selaras dengan Allah netu pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah. Apa yang Allah netu pada azal, iradah, selaras pula dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Tuhan netu, pasti Tuhan tahu. Apa yang Tuhan tahu, pasti Tuhan netu pada azal belaka itu. Jadi, rukun yang kenal ni kudrah, iradah dan ilmu. Kemudian minggu lepas pergi kepada nama panggilan. Sebab di rukun iman yang keenam, satunya perbuatan Allah, satunya ketentuan Allah. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Tapi antara perbuatan Allah dengan ketentuan Allah, kita bicarakan ketentuan Allah terlebih dahululah. Kita bicara ketentuan Allah yang bersifat iradah terlebih dahulu. Barulah kita pergi kepada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi minggu lepas, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Namanya qadar dan qada. Jalanan Imam Maturidi, qada dan qadar atas jalanan Imam Asy'ari. Dua tu ya. Jadi ketentuan azali, ketentuan iradah, jalanan Imam Maturidi adalah qadar. Hak Tuhan buat sekarang ni perbuatan Allah sekarang dipanggil qada. Adapun Imam Asy'ari, ketentuan azali tu qada. Yang sedang berlaku sekarang dia panggil qadar. Itu kau nama gitu je lah. Ada. Jadi kalau pakai jalanan Imam Maturidi, beriman dengan qadar dan qada. Kalau pakai jalanan Imam Asy'ari, beriman dengan qada dan qadar. Sebab antara ketentuan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, kita akan sebut ketentuan dululah. Pelang dulu tersebut, baru lagi pada perlaksanaan. Jadi kita akan sebut ketentuan iradah dahulu. Jadi kalau sebut ketentuan iradah dahulu, kalau ikut jalanan Imam Maturidi, qadar dan qada. Qada perbuatan Allah. Kalau ikut jalanan Imam Asy'ari, qada ketentuan. Perbuatan Allah sekarang qadar, qada dan qadar. Gitu je. Ni betul nama ni pun bolong uak dah Mana qadar qada, mana qada dan qadar. Payah kita learning. Tapi nama tukar tu tak salah. Janji isi pegangan tu ada. Kita berpegang Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Hak berlaku sekarang kita berpegang Allah buat belaka. Makhluk tak bekas sama sekali. Tapi nama apa ketentuan azali? Tak tahu kok qadar ke qada, bolong, tak ada salah. Yang pentingnya tu isi pegangan tu ada. Hak macam tu cakap semua. Hak berlaku ni kerjaan Tuhan belaka. Dia cakap mula-mulanya Allah ni Allah netu pada ingatlah. Mana dia cakap hak berlaku ni semua kerjaan Tuhan. Kainat tak boleh bekah. Semua perkara Allah netu belaka dah pada azal. Kita kena terimalah, sabar, redha. Sebab apa? Allah netu dah pada azal. Hak berlaku sekarang ni semuanya perbuatan Allah. Bila semua perbuatan Allah, kainat tak boleh bekah. Aku tu cakap. Orang kita ni kainat barang apa? Pula ustaz
je dengar kainat. Janggal sungguh orang kita ni. Kainat je dengar. Kainat tu makhluk lah. Dah apabila semua kerjaan Allah, berarti makhluk tak boleh bekas. Gitu je lah. Bagi ikut mana lagi? Kalau kesemuanya kerjaan Allah, jadi kainat tak boleh bekas, makhluk tak boleh bekas. Lepas tu makhluk tak sawak gapa-gapa lah. Tak sawak gapa-gapa Tuhan buat dah, kita berlaku sama gapa-gapanya. Tu sudah fikir hak tu. Ni pegangan kita. Hak Tuhan buat kitanya Tuhan buat. Sama berlaku sama Tuhan buat kita. Tak buat gapa-gapa dia kata. Dah Tuhan belaka. Mana apa awak tak buat gapa-gapa? Saya tak mau pergi hija dia kata. Oh tu je gapa-gapanya. Yang bangun duduk bukan kerjaan lah. Lepas tu duduk menapah. Sok-sak duduk menapah. Bukan kerjaan. Dah tak berkah juga. Tak berkah. Tak mau napah. Tak usah napah. Tak usah napah. Oh mati lah saya. Oh tuan nak tu mati dah tu. Jadi di kita ni berlaku semua. Pilihan perbuatan. Hak zahirnya kita lah. Kita pilih, kita buat. Kita pilih, kita buat. Kita pilih, kita buat. Setiap masa ada pilihan, ada perbuatan. Tapi hak tu lah ketentuan dan perbuatan Allah. Akidah kitanya. Tak sedar fikir-fikir dah lahnya. Hak tu pun ketentuan perbuatan. Tu mana? Ni sekarang ni. Kita sok-sak menapah. Ketentuan dan perbuatan Allah. Hidup kita sekarang ni bukan napah yang buat, bukan udara yang buat, ketentuan dan perbuatan Allah. Kita nampak sekarang ni ketentuan dan perbuatan Allah. Kita dengar sekarang ni ketentuan dan perbuatan. Tak boleh nak sebut dah. Tapi cuma nak ceritanya di kita ni berlaku semua di kita ni. Hak itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Tak mau buat gapanya. Dah kata tak boleh bekas, tak mau buat. Tak buat kerana Tuhan buat kita gerak sama. Tuhan buat kita gerak sama. Nadi bergerak sama Tuhan buat. Jantung ke apa ke berfungsi sama Tuhan buat. Darah tu mengalir sama Tuhan buat. Segala-galanya. Tuhan buat di kita kadang-kadang diam. Kadang-kadang bergerak. Tuhan buat belakang tu. Lepas tu kita buat gunanya. Ini pening dah. Tak buat gapo nak senyap. Biasa kata tak buat gapo tak mau pergi kerja. Kerja je perbuatan. Hak pergi dapur buka saji tu bukan perbuatan. Ni pegangan je ni. Apa yang berlaku di kita berlaku macam biasa. Sebab itulah sama ada orang yang beriman berpegang semuanya perbuatan Allah, orang kafir yang tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, yang berlaku tu perbuatan sendiri belaka, tetap berpegang ke tak berpegang, Tuhan akan buat sama-sama dia di kita berlaku. Kita berpegang segala perbuatan Allah, kita buat juga kerjaan. Orang kafir berpegang tak ada Allah, semua perbuatan makhluk, dia pun buat juga. Sama je perbuatan sahih. Yang bezanya kita berpegang ni segala-gala qadar dan qada Allah Rabbul Kenal. Orang kafir tak berpegang pun qadar dan qada. Tapi hak Tuhan buatnya buat sama berlaku. Berpegang ke tak berpegang pun. Mana kita faham pegang segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah. Namanya jalanan Imam Maturidi qadar dan qada, jalanan Imam Asy'ari qada dan qadar. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, saya akan bawa jalanan Imam Maturidi qadar dan qada. Qadar ketentuan, qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kata janji isi pegangan ni ada di akidah, nama tukar pun tak salah, tapi dia bolong Kita buka satu kitab qadar dan qada. Kita buka satu kitab lain qada dan qadar. Ada satu ustaz ngajar qadar dan qada. Ada satu ustaz ngajar qada dan qadar. Kita dia pening. Jadi peninglah kita sebab apa tu kebimboh dah kalau kita tahu dah qadar qada Maturidi, qada qadar Asy'ari yang kita gitu dah ada masalah lah. Pentingnya isi pegangan itulah ketentuan Allah dan perbuatan Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu pentingnya. Tapi nama penting juga. Nama pakai jalanan Imam Maturidi ketentuan qadar
perbuatan Allah qada. Jadi qadar dan qada. Tetapi kalau dalam kitab mana-mana sekalipun didatangkan satu je daripada dua ni, sama ada beriman dengan qadar, tak sebut qada. Kadang-kadang disebut dengan beriman dengan qada, tidak sebut qadar. Kadang-kadang gitu. Ada kitab sebut qadar dan qada, qada dan qadar. Ada kitab hanya sebut satu je, beriman dengan qadar, tidak disebut dan qada. Dan ada kitab beriman dengan qada tapi tak sebut dan qadar. Mana pula? Kalau sebut kata qadar dan qada, tu jalanan Maturidi. Qada dan qadar, tu jalanan Imam Asy'ari. Tiba-tiba kita tengok dalam kitab sebut qadar je. Kalau Rumi ke Qadar, qadar je. Ada kitab pula qada je, Qada, lepas tu dibuat cotek atas tu barang apa tak tahulah. Dah. Tapi kadang-kadang dibuat Qadak. Qadak. Apa ni baca dah? Dak. Ada Qada dibuat qadak. Qada. Ada kitab disebut qadar, tak sebut qada. Ada kitab sebut qada, tak sebut pun dan qadar. Dia gini. Dia boleh belaka nak datang kedua-dua, qadar dan qada, qada dan qadar, ataupun qadar sahaja ataupun qada sahaja. Sebab apabila disebut qadar sahaja, dia termasuk qada dan qada. Sebut qada saja, dia akan termasuk dan qadar. Dia gini, dia kaedah bahasa Arab ni, dua perkataan ni terkadang boleh sebut satu, kedua-dua makna masuk, terkadang boleh sebut asing-asing, makna asing-asing. Iza ijtama'a aftaraka wa iza aftaraka ijtama'a. Iza ijtama'a aftaraka, apabila dihimpunkan dengan makna didatangkan kedua-dua. Dalam buku tu hari beriman dengan qadar dan beriman dengan qada. Yang hari dua-dua. Iftaraka maknanya makna asing-asing. Qadar ketentuan azali, qada perbuatan Allah, jalanan Imam Maturidi. Ataupun didatangkan satu sahaja, beriman dengan qadar daripada Allah. Gitu je. Wa izaftaraka ijtama'a, apabila diceraikan dengan makna didatangkan satu sahaja, qadar sahaja, ijtama'a berhimpun dua-dua makna dalam satu qadar. Kenapa? Beriman dengan qadar daripada Allah, qadar dengan makna ketentuan Allah dan juga perbuatan Allah. Jadi makna qada masuk dalam. Tak? Ataupun kita jumpa kitab beriman dengan qada daripada Allah. Qada je. Qadarnya mana? Didatangkan satu je daripada dua perkataan ni, qada saja. Maknanya qada dan qadar ada dalam satu perkataan tu. Beriman dengan qada daripada Allah dengan makna beriman dengan ketentuan dan perbuatan daripada Allah. Ketentuan satu, perbuatan satu, perkataan qada je cukup dah. Hari satu perkataan pun cukup dah. Dia akan makna qada pun di dalam tu, makna qadar tu di dalam tu. Tapi biasanya kalau datangkan satu daripada dua perkataan ni, kalau kata beriman dengan qadar, itu biasa jalanan Maturidi. Mana apa? Qadar dan qada makna di dalam tu. Kalau didatangkan beriman dengan qada, itu jalanan Imam Asy'ari. Makna di dalam perkataan qada tu makna qada dan qadar. Tak syarat datang kedua-dua. Tak syarat datang kedua-dua, qadar dan qada, qada dan qadar. Tapi kalau datang qadar dan qada, qadar makna dia, qada makna dia. Tapi beriman dengan qadar, beriman qadar je, qada duk mana? Qada ada makna dalam qadar. Beriman dengan qadar dengan makna beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ada gitu. Ada. Dia tak syarat sebut dua-dua. Tak syarat sebut dua-dua. Di banyak perkataan Arab seumpama tu. Contoh,
Dulu kita membicarakan bab Islam dan iman. Islam dan iman. Kalau sebut kata orang Islam yang beriman, Islam terima zahir, iman percaya hati. Tapi kalau sebut orang-orang Islam, orang Islam je, iman tak sebut. Bila sebut kata Islam, yakni Islam yang beriman. Dia gitu. Kalau sebut kata orang Islam yang beriman, Islam terima zahir, iman percaya hati. Tapi kalau sebut kata orang Islam je, sebut orang Islam saja, mukminnya duk mana? Iman duk mana? Kalau Islam saja tak jadi, cukup dah sebut Islam saja. Bila sebut kata Islam, Islam yang beriman. Kalau sebut kata Islam yang beriman, Islam makna dia, iman percaya hati makna dia. Gitulah juga. Sama dengan taufik dan hidayah. Kadang-kadang sebut taufik saja, kadang-kadang sebut hidayah saja, kadang-kadang sebut taufik dan hidayah daripada Allah. Disebut kedua-dua. Sama juga taufik dan hidayah. Hidayah ni perkara sebenar kita nampak sebenar, perkara yang tak sebenar kita nampak tak sebenar, itu hidayah. Hak beratnya benda sebenar nampak salah, benda salah nampak sebenar, hak tu gelak gambar lah. Hak ni benda sebenar kita nampak sebenar, benda yang tak sebenar kita nampak tak sebenar. Kemudian benda sebenar nampak sebenar ni, kekuatan buat tu pula tu. Jangan nampak sebenar saja. Kekuatan boleh buat sebenar ni, itu dia panggil taufik. Kita nampak dah benda ni salah ni, benda tak betul ni. Benda salah betul ni, kekuatan nak tinggal. Kekuatan nak tinggal dia panggil taufik. Sebab kadang-kadang hidayah ada, taufik tidak ada. Yelah, wajib tu kena buat, sebenar tu kena turut. Tapi dok dang kita tu mengapa tu? Hidayah ada, taufik tak ada. Yelah, memang salah. Syarak larang riba ni. Tahu sangatlah tu. Tahu. Syarak larang riba. Nak guana kalau dak babik ngeriba payah. Tengok. Mengapa ni? Tak ada taufik. Tak ada kekuatan nak tinggal benda salah yang kita ngaku benda tu salah dan kita terima benda tu salah. Sebaliknya, riba salah kok mana kau hidayah pun tak ada. Ada. Dia jadi hidayah ni perkara sebenar nampak sebenar, perkara yang tak sebenar nampak tak sebenar. Taufik kekuatan dia untuk buat benda sebenar, untuk tinggal benda tak sebenar, tu taufik. Tapi kalau hanya datangkan taufik saja, ataupun datangkan hidayah saja, ataupun kita minta doa dengan Allah, minta taufik daripada Allah, ataupun doa kita kepada Allah, doa minta hidayah, Allahumma hdina, itu minta hidayah. Wahdini wa'afini, tu wahdini minta hidayah. Minta hidayah je, taufik tambah. Nak hidayah saja je. Allahumma hdina, minta hidayah. Hidayah ni sebenar nampak sebenar, dah kekuatan nak turut. Minta hidayah saja, taufik tak mau minta. Sebut kata hidayah, yakni hidayah dan taufik. Kalau kata Allahumma hdina, ya Allah berilah kepada aku, dia akan pergi pada cerita kekuatan untuk turut benda sebenar lalu dah. Mana kalau sebut kata hidayah, masuk di dalam tu makna hidayah dan taufik. Sebut satu cukup. Tapi kalau sebut dua, ya Allah berilah hidayah akan daku dan taufik akan daku. Hidayah makna dia, taufik makna dia. Faham tak? Dia banyak lagi perkataan bahasa Arab. Fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Fakir bahasa Arab, miskin pun bahasa Arab. Kata ustaz kata bahasa Arab sebut fakir dan miskin, itu bahasa Melayu. Siapa kata bahasa Melayu? Bahasa Melayu tiru bahasa Arab. Fakir dan miskin tu bahasa Arab. Dia fakir lain, miskin lain. Fakir apa panggil apa? Basak terek. Tak faham basak terek? Papa kedana.
Orang panggil apa? Torok akak apa? Torok. Apa ni? Faham lah maksud dia. Mana mepeh nak akak body dak orok ni. Tu fakir, keperluan hariannya 10 riyal. 10 ringgit. Hasilannya kurang daripada 5 ringgit, kurang daripada separuh. 4 ringgit, 3 ringgit je hak dia dapat menghasilkan. Keperluan dia 10 ringgit. Kerjaannya boleh 4 ringgit je. Setengah ke bawah. Itu dia panggil fakir. Miskin ni keperluan dia 10 ringgit. Tapi pekerjaannya tidak dapat menyempurnakan keperluan. Mana boleh setakat 7 ringgit, 8 ringgit. Keperluannya 10 ringgit. Kalau boleh 7 ringgit, 8 ringgit itu dah cukup lah keperluan. Itu miskin. Tetapi kalau sebut kata orang-orang yang fakir, miskin tak sebut. Mana 4 ringgit pun masuk, 8 ringgit pun masuk. Faham tak? Kalau sebut kata golongan-golongan yang miskin, kita sebut golongan fakir. Hak miskin ni hak boleh 4 ringgit pun masuk dalam miskin, hak boleh 8 ringgit pun masuk dalam miskin. Faham tak? Kalau sebut kata golongan-golongan fakir dan juga golongan-golongan miskin, hak fakir hak 4 ringgit, hak miskin hak 8 ringgit. Tapi kalau sebut fakir saja, hak 4 ringgit masuk dalam tu, hak 8 ringgit masuk dalam tu. Kalau sebut kata miskin saja, hak 4 ringgit masuk dalam miskin, hak 8 ringgit pun masuk dalam miskin. Faham tak? Dia dua perkataan. Kalau sebut asing-asing, makna asing-asing. Kalau sebut satu daripada dua, kedua-dua makna masuk ke dalam. Parah deh. Kita nak hafal qadar qada je. Kita nak. Mana kalau sebut qadar dan qada. Qadar ketentuan. Qada perbuatan. Jalanan Maturidi. Kalau sebut kata beriman dengan qada dan qadar. Qada ketentuan. Qadar perbuatan Allah. Jalanan Imam Asy'ari. Kalau sebut kata beriman dengan qadar. Mana pun qadar? Ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Jadi makna qadar qada ada dalam satu perkataan. Jadi kita balik kepada rukun beriman dengan qadar. Ketentuan Allah pada azal. Qadar ketentuan atas jalanan Imam Maturidi. Jadi beriman dengan qadar ni, ketentuan Allah, dia ada golongan yang terpesong menafikan terus ketentuan iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan. Allah hanya menjadikan. Langit dan bumi Allah yang buat. Manusia Allah yang buat. Lepas daripada Allah buat, Allah tidak menentukan apa-apa. Allah tidak mengqadarkan apa-apa. Allah tidak menetapkan apa-apa sampai peringkat Allah tak tahu pun apa yang akan berlaku kemudian. Allah berat. Faham tak? Langit bumi ni Allah yang buat. Dia mengaku Allah juga Tuhan. Manusia Allah yang buat. Lepas Allah buat manusia contohnya, lepas daripada tu apa jadi Allah tidak menentukan. Manusia memilih sendiri, manusia menyusun sendiri. Langsung tidak ada ketentuan, ketetapan, keputusan daripada Allah. Bahkan Allah pun tak tahu apa yang manusia akan lakukan. Faham tak? Macam kita lah. Kita dengan anak-anak kita tu kan. Hak depan kita ni kita yang atur, kita yang tahu. Tapi kalau belakang kita, tahu dah, kita tak ada. Kita tak nentu apa-apa. Kita tak tahu dia buat apa. Bukan gitulah maknanya. Yalah kalau anak-anak duduk dengan kita ni, kita yang nentu dulu, kita yang rancang dulu. Lepas tu dia turutlah. Tapi kalau anak kita besar dah duduk sendiri, ada tak kita nentu apa-apa lagi? Tak ada dah. Kita tahu dah apa dia buat. Tak tahu. Tak. Tak nentu dan tak tahu. Jadi golongan yang menafikan ketentuan ni, Allah tidak menentu dan Allah tak tahu apa-apa pun. Allah hanya tahu selepas berlaku. Ini akidah yang kafir. Tak kafir apa Allah pun tak tahu ni. Jadi kalau lepas berlaku baru Allah tahu, kita pun tahu juga lepas berlaku.
Nah, apa berlaku dah tahu? Kita tahu. Oh. Jadi Allah ni menentu pun tidak, mengetahui pun tidak. Ini dipanggil golongan qadariyah. Qadariyah. Qadar ketentuan. Qadariyah golongan yang menafikan ketentuan Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau sebut qadariyah, maknanya kalau ikut terjemahan kita lah, qadariyah ni golongan qadar. Kalau ikut kita, golongan yang dibangsakan kepada qadar. Ia maksud ia nisbah. Qadariyah makna golongan yang dibangsakan kepada takdir lah. Sepatutnya qadariyah ni hak orang pegang takdir tu qadariyah. Tiba-tiba ulama ahli sunnah wal jamaah nak kenal puak yang tolak takdir ni, bubuh nama puak takdir. Faham tak? Sebab puak ni melampau sangat tolak takdir Tuhan dan tolak pengetahuan Tuhan. Jadi melampau sangat puak ni. Lepas tu nak kenal puak ni, nak kenal ke mana? Puak takdir nama dia. Kan pelik tu. Kita patutnya puak takdir ni puak yang berpegang dengan takdir. Tiba-tiba puak takdir ni qadariyah, puak yang menafikan takdir. Sebab apa? Melampau sangat. Ni kadang-kadang kita kan jahat kita kata juruh tu. Dia kata juruh. Juruh apa jahat? Dah jahat dah lalu, juruh. Dah sebut jahat-jahat sangat. Lepas tu sebut nama jahat ke? Dah puak juruh tu. Kita kata puak juruh, walau kita kata puak juruh pada puak tak juruh sangat. Puak tu tak juruh sangat. Gerang kita puak tak juruh sangat ni, kita kata puak juruh, kita panggil. Mana? Ya. Puak ni nafi takdir. Nafi doa lalu siapa ke? Takdir pun tak ada, tahu Tuhan pun tak ada. Puak takdir. Ahli sunnah pun nama dia. Kita ingat mana? Dia nama-nama golongan terpesong ni bukan mereka yang bernama. Apa nama golongan terpesong ni? Ulama ahli sunnah bernama nak kenal. Bukan mereka yang kata kami qadariyah. Sama juga kalau kita kata sekarang ni bubuh ajaran sesat nama apa-apa. Siapa yang bubuh nama? Macam kata ajaran sesat Ayah Ping. Puak dia ke bubuh Ayah Ping ke? Kita yang bubuh nama nak kenal puak tu oleh kerana kepala dia nama Ayah Ping, kita bubuh nama puak Ayah Ping. Dia bubuh nama puak dia Ayah Ping ke kita yang bubuh nama tu? Kadang-kadang bukan dia yang bubuh. Jadi kita nak pergi kenal puak tu, nak kenal nama gapo puak tu boh dia nama Ayah Ping, kita bubuh nama puak Ayah Ping Mana kita yang bubuh nama? Bukan mereka yang letak nama mereka. Sama juga ni, puak yang menafikan takdir, menafikan tahu Tuhan ni, nak buat nama gapo ulama ahli sunnah yang buat nama pula. Dan nak buat nama gapo ni, puak ni melampau sangat ni, menafikan takdir dan tahu Tuhan ni. Kita buat nama puak takdir dia. Nama timbullah qadariyah. Dia qadariyah ni kalau ikut makna puak yang dibangsakan kepada takdir. Sepatutnya kita lah yang berpegang dengan takdir ni. Dok. Puak dia bahasa pada takdir, letak nama kepada puak yang sangat-sangat melampau sampai ke menafikan takdir Tuhan dan menafikan juga tahu Tuhan. Tuhan netu pun tidak, Tuhan tahu pun tidak. Berat dah lalu ni. Jadi gelar dengan puak qadariyah. Puak ni pupuh pada masa Imam Syafi'i rahimahullah, kurun yang kedua. Puak ni jarang disebut dalam kitab sebab adalah menafikan takdir, menafikan ketentuan iradah dan menafikan mengetahui ilmu. Ilmu pun dinafi juga. Ni kafir ni. Dalam kitab jarang sebut. Tapi kita biasa dengar nama Mu'tazilah Qadariyah dah. Kita biasa dengar nama Mu'tazilah Qadariyah. Biasa dengar. Dia 3 nama sehunya lah. Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Ni 3 nama. Kan gitu? Ahli Sunnah wal Jamaah 1, Qadariyah 1, Jabariyah 1.
Jadi Qadariyah Jabariyah. Hak ni bicara lain ni. Ini puak lain ni. Bukan Qadariyah yang menafikan takdir hak kafir ni, bukan. Qadariyah Jabariyah ni dia masalah ikhtiar dan usaha tu bab lain. Itu Qadariyah lain. Ni nak kenal nama. Tapi kalau dalam kitab biasa sebut Qadariyah, Qadariyah ni hak lawan Jabariyah, hak lawan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Qadariyah hak ni hak menafikan takdir ni jarang disebut dalam kitab. Sebab apa ni kafir terus ni. Siapa Tuhan tak menentukan apa-apa dan Tuhan tak tahu pun apa-apa yang akan berlaku. Tuhan tahu apabila perkara itu berlaku. Macam mana kalau kita kata Tuhan buat manusia. Lepas tu tengok Allah gemuk budak ni. Oh, Tuhan baru tahu. Oh, begitu lalu no. Itu kafir. Jangan disebut. Kalau dalam kitab sebut Qadariyah. Sebut Qadariyah je. Contoh puak-puak terpesong adalah Mu'tazilah Qadariyah. Dia kata gitu je. Qadariyah mana ni? Qadariyah hak lawan Jabariyah. Bab ikhtiar usaha. Itu bab lain. Kalau nak pergi pada Qadariyah kafir ni, dia kena kata puak-puak Qadariyah yang menafikan takdir Tuhan. Ni baru kena ni. Ni baru kena Qadariyah ni. Kalau dia kata puak-puak, contoh puak sesat adalah puak-puak Qadariyah yang menafikan takdir Allah. Ni kena kepada pembicaraan kita sekarang. Tapi kalau dalam kitab kata contoh puak sesat adalah puak-puak Qadariyah. Qadariyah mana dak royak? Qadariyah hak cerita bab ikhtiar usul hak lawan Jabariyah. Tu. Dia kalau dalam kitab Qadariyah ni bagi dua. Satu dia panggil Al-Qadariyatul Ula. Kalau ada whiteboard biasa saya tulis. Yang kedua Al-Qadariyatus Saniyah. Ataupun dikenali dengan Qadariyah Mutaqaddimun ataupun Qadariyah Mutaakhirun. Bunyi Arab dah tu. Dikenali dengan Al-Qadariyatul Ula, Al-Qadariyatus Saniyah. Al-Ula tu hak dulu, hak pertama. As-Saniyah tu tak tahu. As-Saniyah tak tahu. As-Saniyah, As-Salisah, Ar-Rabi'ah tahu ke tak? Al-Khamisah tahu ke tak? Oh, takkan As-Saniyah. Bilang mana tak bilang? Bilang bukan bilang 1 2 3 bukan ni. bilang bahasa Arab ni tahu ke tak? Oh, tak tahu langsung berat kita. As-Saniyah tu Al-Qadariyatus Saniyah ni Qadariyah hak nombor 2, hak timbul kemudian. Al-Qadariyatul Ula, Qadariyah hak mula-mula tu dikenali dengan Qadariyah Mutaqaddimun. Mutaqaddimun orang dulu. Al-Qadariyatus Saniyah ni Qadariyah Mutaakhirun, Mutaakhir ni hak kedian. Hak kemudian tu mutaakhir. Jadi Qadariyah hak kafir yang menafikan takdir Tuhan adalah Al-Qadariyatul Ula ataupun Qadariyah Mutaqaddimun. Adapun Qadariyah lawan Jabariyah, hak ni Al-Qadariyatus Saniyah ataupun Qadariyah Mutaakhirun. Jadi biasa kalau sebut Qadariyah lawan Jabariyah. Itu bab ikhtiar usaha. Itu bab lain tu. Qadariyah yang berkaitan ikhtiar usaha, khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Itu bicara lain tu. Itu bicara bab ikhtiar usaha kita. Hak ni bicara bab ketentuan ni. Allah menentu ke tidak? Ni cerita mula-mula ni. Golongan Qadariyah hak mula-mula ni, dia menafikan ketentuan Allah serta menafikan mengetahui Allah. Qadariyah Mutaqaddimun ni kena kafir ni kafir. Tapi dalam kitab jangan sebut ni. Sebab apa? Cara ni kafir dah lalu. Bayangkan Tuhan menjadikan manusia, Tuhan tidak menentukan apa-apa pun, Tuhan tak letak apa-apa pun, Tuhan tak susun apa-apa pun, dan Tuhan tak tahu pun apa yang akan jadi kemudian. Allah berat dah lalu, tak kafir kok mana lagi? Tu Qadariyah menafikan ketentuan. Tapi kalau kita pergi cerita kemudian nanti Qadariyah Jabariyah, tu Qadariyah lain. Qadariyah
pembicaraan bab ikhtiar usaha. Qadariyah ni bab ikhtiar usaha. Qadariyah ni berpegang Tuhan letak gagah di kita, Tuhan letak tenaga di kita. Tenaga di kita lah yang menggerakkan tubuh badan di kita, dan tenaga di kita ni lah yang menghasilkan pekerjaan kita. Ni Mu'tazilah Qadariyah lawan Jabariyah. Tu bab lain, bab ikhtiar usaha tu. Tu cerita lain tu. Tu Qadariyah lawan Jabariyah. Cuma kalau dalam kitab sebut Qadariyah. Hak mana ni? Qadariyah ada dua. Qadariyah hak awal Islam, hak tolak takdir, dengan Qadariyah hak bab ikhtiar usaha ni hak mana maksudnya? Kita sebut maksud mana? Kena kepada Qadariyah lawan Jabariyah. Apabila diitlaqkan Qadariyah, diitlaqkan Qadariyah. Dia tak kata Qadariyah yang menolak takdir, Qadariyah yang kata kita bekas dengan tenaga Tuhan letak kita. Dia tak kata mana-mana. Kena kepada Qadariyah hak kemudian. Bila itlaq Qadariyah ada dua nama, kena kepada Qadariyah hak lawan Jabariyah hak bab ikhtiar usaha. Dia gitu. Dia nama nak kena tahu juga sikit-sikit tau. Tapi ginilah hak Qadariyah, hak tolak takdir kita cerita sekali ni ialah. Hak nanti panjang-panjang Qadariyah Jabariyah. Qadariyah tu cerita bab layak tu panjang cerita tu. Hak ni kita pun nampak dak kapi kok mana. Qadariyah ni menafikan takdir Tuhan dan menafikan tahu Tuhan. Tak kapi kok mana lagi, Tuhan pun tak tahu. Berlaku baru Tuhan tahu. Allah, kita berlaku pun tahu juga. Tu memang kapi lah. Jadi kalau pembicaraan akan datang, kalau banyak cerita Qadariyah itu Qadariyah lawan Jabariyah. Itu bagi persoalan ikhtiar dan juga persoalan usaha. Itu bab lain. Ni Qadariyah yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa. Ni hukum kapi. Habislah. Cukuplah masa kita sejam. Nak ceritanya di persoalan qadar ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, yang mana Allah telah menentukan segala-galanya kepada azal selaras dengan ilmu Allah. Allah mengetahui segala-galanya perkara pada azal. Kemudian pembicaraan ketentuan azali ini akan pergi pula kepada catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Catatan di budak umur 4 bulan dalam perut ibu selepas ditiupkan roh. Ni dia ada 3 ketentuan. Satu ketentuan azali, ni di ilmu Allah ni, hak qadim. Satu ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz, dicatatkan ketentuan ni 40,000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam alaihissalam. 40,000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Itu ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian apabila anak dalam perut umur 4 bulan, diperintahkan malaikat tiup roh dan diperintahkan malaikat wa yu'maru bi katbi 4 kalimat. Diperintahkan malaikat tulis 4 perkara. Itu ketentuan yang tercatat di budak umur 4 bulan. Dia ada 3 ketentuan. Ketentuan azali, ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz, ketentuan yang dicatat di budak umur 4 bulan. Pembicaraan adalah berkaitan ketentuan azali. Ni iradahnya pada sedia kala, muafakat iradahnya pada sedia kala. Faham tak ni? Azali. Adapun catatan malaikah di Lauh Mahfuz itu catatan kemudian, sebab malaikat yang tukang catat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembicaraan rukun iman ni dengan muafakat iradahnya pada sedia kala. Ketentuan azali yang hanya Allah mengetahui. Ni kita kena bezakan antara ketentuan azali dengan catatan malaikah di Lauh Mahfuz yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.